Assalamualaikum, selamat kembali ke channel Zakihan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan lonceng sekali. Okey, jadi hari ini saya nak berkongsi, saya nak bercerita jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan yang ditanya oleh pengunjung-pengunjung di YouTube channel saya. Okey, jom saksikan. Soalan pertama, apakah air yang terbaik kita minum ketika senaman? Soalan yang cukup baik. Okay, jadi air apa? Adakah air 100 plus? Adakah air sejuk? Air panas? Air green tea dan sebagainya? Okay, jadi tak kira air apa yang anda minum, yang paling penting sebenarnya adalah suhu air tersebut. Air tersebut perlu 2 hingga 4 darjah Celsius. Air yang sejuk, yang disimpan di dalam peti sejuk, bukan yang dicampur dengan ais, tapi air yang sejuk yang simpan dalam peti sejuk. Kenapa? Satu, air bukan diserap di perut, akan tetapi air diserap di usus. Jadi kita nak turunkan air itu ke usus secepat mungkin. Rate of empty stomach untuk air sejuk lebih tinggi berbanding air suam, air panas dan sebagainya. Jadi kalau anda perasan anda minum air suhu yang tidak bersesuaian, bila berlari dan sebagainya, rasa pedih, rasa sakit dekat hulu hati. Okay? Jadi itu disebabkan suhu air tersebut tidak sesuai. Jadi cari air apa, walaupun air mungkin air isotonik, air apa, green tea dan sebagainya, tak kisah. Jenis air itu tak kisah, itu bergantung kepada sasaran anda juga. Akan tetapi pastikan ianya sejuk. Jadi minum 2 hingga 4 darjah Celsius dan dia turun cepat. Kita perlukan air dalam masa yang segera. Bukannya kita nak delay kan, dia nak lambatkan dia supaya dia turun. Sebab apa? Badan kita dah mengeluarkan air melalui peluh dan sebagainya. Okey? Soalan kedua, perlukah kita minum green tea, teh hijau dan sebagainya dalam proses menurunkan berat badan? Okey, jawapannya boleh jadi perlu dan tak perlu, bergantung pada situasi, bergantung pada orang tu. Jadi antara komponen yang ada dalam green tea, kopi dan sebagainya adalah kafein. Jadi bila kafein ni membantu meningkatkan sebagai stimulan. Dia bantu meningkatkan metabolisme kita sebagai stimulan untuk kita training, untuk kita berlatih itu lebih baik. Jadi kalau kita ambil kafein, dia memang membantu sedikit sebanyaklah. Akan tetapi sekiranya kita kerap mengambil kafein, ia tidak membantu. Jadi kafein perlu ambil dalam satu jangka masa sahaja. Jadi kalau anda nak fokus untuk latihan, ambil sebelum latihan. Jadi kalau setiap masa kita kafein, pagi kopi, tengah hari kopi, sebelum training kopi, insya-Allah kafein tersebut tak berkesan. Jadi kalau anda nak pakai itu terpulang kepada anda. Jadi kalau ada alergik, janganlah kita pula suka mengambil kafein dan sebagainya. Jadi bergantung pada badan seseorang. Soalan yang ketiga, kenapa saiz otot menurun kembali selepas kita mandi selepas latihan? Jadi apa yang kembang semasa latihan selepas latihan ini adalah disebabkan muscle edema ataupun blood pumping. Ianya bukan disebabkan pembesaran otot tersebut, akan tetapi disebabkan pengumpulan darah yang disebabkan oleh pump tersebut. Jadi ia akan hilang. Proses membina otot ni akan mengambil masa. Untuk sedentary dia akan ambil masa sekitar 6 minggu. Proses pembinaan tu. Jadi apa yang kita ada hari ini adalah kerja kita 6 minggu sebelum ni. Jadi kalau kita workout, kita bersenam, terasa kembang, itu bukan disebabkan saiz otot tersebut mengembang, akan tetapi disebabkan pengembangan sementara, iaitu blood pumping, pengumpulan darah-darah tersebut. Jadi kalau selepas mandi memang biasanya dia akan turun kembali. Soalan keempat, kenapa berat badan saya bertambah selepas saya berehat 2 atau 3 hari daripada senaman? Jadi anda kena faham, apabila anda melakukan satu-satu aktiviti senaman, glycogen store kita mula deplete. Jadi bila deplete, kita rasa memang berat kita turun dan sebagainya lah. Jadi dalam proses kita berehat, glycogen store ini tidak digunakan. Glycogen store pula diikat dengan 4 gram air. Satu glycogen diikat dengan 4 gram air. Jadi apabila glycogen store bertambah, air itu pun mula bertambah kembali. Jadi memang normal lah kalau berat badan bertambah selepas 2 hari rehat daripada senaman. Ianya bukan penambahan lemak. Penambahan lemak akan mengambil masa secara teoretikalnya dalam tempoh 7 hari selepas kita berehat, mana berlebihan kalori akumulatif akan menyebabkan penambahan lemak tersebut. Soalan kelima, kenapa badan saya kejang selepas melakukan senaman ataupun ketika melakukan senaman? Jadi ada pelbagai kemungkinan. Antara kemungkinan yang biasa adalah disebabkan kebocoran kalsium. Jadi kemungkinan lain juga adalah disebabkan kekurangan garam. Garam yang biasa disebut dikaitkan dengan kekejangan ini adalah potasium. Jadi untuk mereka-mereka yang biasa melakukan ulangan tinggi, memang saya galakkan untuk pengambilan
pengambilan potasium lebih berbanding dengan mereka-mereka yang buat ulangan rendah. Jadi daripada mana untuk kita dapat potasium dalam pemakanan kita? Antara yang tinggi potasium adalah pisang. Okey, jika tidak pisang, anda boleh cari daripada celery contohnya. Okey, kalau tak mungkin boleh dapat dalam bentuk suplemen ataupun isotonic drink. Isotonic drink biasa tinggi gula lah. Jadi kalau boleh, kalau dalam diet untuk lose weight dan sebagainya, elakkan ataupun kurangkan pengambilan gula. Okey, jadi itu saja perkongsian saya. Okey, 5 soalan untuk hari ini dan saya akan kongsikan lebih banyak insya-Allah. Jika anda ada apa-apa soalan nak tanya saya, boleh tanya saya dalam ruangan komen di bawah. Insya-Allah saya akan kongsikan mungkin dalam bentuk video jika soalan itu menarik. Okey, jadi bagi sesiapa yang belum subscribe channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng sekali untuk notifikasi awal okey channel saya ini. Okey, jadi assalamualaikum.